Jadi sepanjang Datuk memegang jawatan KPPM ni, bila kita lihat dari segi apa gerak kerja dan sebagainya, sebenarnya apa dia prinsip dan nilai yang Datuk pegang? Percaya ke orang. Sebab setiap orang tu ada potensi. Maknanya percaya kepada potensi orang, berikan ruang, berikan berfikir. Kita ada idea. Dan sebenarnya kita sebagai pemimpin ini, kita hanya orang hanya boleh, maksudnya begini, maksud saya, kita menggerakkan orang melalui idea yang kita yakin. Kita tak boleh gerakkan orang melalui pentadbiran, melalui arahan, tak boleh. Once orang percaya dengan apa yang kita bawa, dia akan ikut. Dia akan lebih sustainable. So itu prinsip saya pegang lah. Sebab itu di mana-mana pun saya selalu bincang tentang idea. Sebab saya percaya bahawa idea itulah yang boleh mengikat orang supaya lebih sustainable. Jadi kalau Datuk tengok dari segi yang tu mungkin salah satunya. Dalam gerak kerja Datuk juga saya melihat bahawa Datuk mempamerkan satu kind of leadership yang mesra, yang ada bentuk team building dan sebagainya. Bagaimana ini berlaku dalam saya punya prinsip dari segi kepimpinan ini. Pertama, you have focus. Yang kita fokus itu bukan maknanya yang lain kita tak buat. Kita buat tapi kita fokus. Benda yang kita fokus tu kita mesti involve. Kita mesti involve sama. Sebab itu setiap projek yang saya bawa tu I'm very focused dan involve. Sama-sama merancang, memikirkan, melaksanakan. Jadi involvement kita sebagai pemimpin itu kerana keyakinan kita bahawa bukan mudah untuk melaksanakan benda tu. Sebab itu perlu penglibatan kita secara langsung kepada the nitty-gritty of implementation. Sebab masalah besar kita dalam pendidikan ini, pengalaman saya juga lah, not so much on policy sangat. Policy important, tapi akhirnya yang almost 70 to 80% gagal kerana implementation. Sebab itu pemimpin sekolah dia kena turun ke bawah dan ikut untuk melihat implementation. Kalau kita lihat dari segi dua bentuk kepimpinan, kepimpinan di sekolah dan juga kepimpinan sistem, especially di bahagian JPN dan PPD. Apa yang Datuk nampak dari segi kepimpinan yang perlu ada di dua bentuk organisasi begini? Kalau di peringkat saya panggil itu system leaders. Kalau kita di peringkat PPD, JPN apa tu kan, dia system leaders. Pertama pada saya yang penting ialah kita kena clear apa yang kita nak buat ni. Clear bukan clear dari segi prosedur tu, prosedur satu hal. The why part tu kita kena tanya. Kita di peringkat pemimpin ni, the why part. Why? Bila why part tu kita clear, itu yang kita dari segi pelaksanaan kita tidak rigid. Jadi sama ada di pengetua, guru besar, dan juga di PPD, GPN, why part tu kena clear. Always ask the why part sampai kita clear the why part tu dah menjadi keyakinan kita, baru kita boleh terjemahkan. Yang saya lihat menjadi masalah kadang-kadang ini, bila kita punya pemimpin, punya sistem leaders kita ni, the why part-nya dia tak clear. Bila why part-nya tak clear, menyebabkan pendekatannya terlalu rigid. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Sedangkan di bawah itu, bila kita mesti ingatnya, bila kita melaksanakan satu strategi perancangan. Perancangan itu kita hanya mengambil kira aspek-aspek yang kita nampak, yang biasa. Tapi dari segi real pelaksanaan itu, dia banyak faktor-faktor yang tak ada dalam buku tu. Tak ada. So, jadi sebab itu tak boleh rigid. Dia banyak benda. Dan ini yang menyebabkan keyakinan saya juga bahawa kita mesti menghasilkan model yang sesuai dengan kita. Sebab pelaksanaannya, saya tekankan pelaksanaan sebab di sinilah kita punya cabaran yang cukup besar pelaksanaan. So the why part pada pemimpin penting. Kemudian barulah dia memikirkan the how part. Tapi kalau dia terus pergi how part, itu yang menjadi prescribe je. Dia tak ada flexibility daripada segi pengurusan. So, kalau dari segi sistem leaders, ciri-ciri apa yang patut ada bagi mereka yang melakukan? Mudah, dia mesti ada big picture. Big picture ni kena ada. Kalau dia tak ada big picture, itu yang dia menjadi tunnel vision. Big picture kepada pemimpin dalam sistem leaders very important. Dan berlakunya adanya big picture ni
bila dia why part-nya dia clear dan dia boleh connect the dot. Pada saya itu. Sebab itu akhirnya dalam pemimpin ini ialah dia punya intellectual capability-nya, the thinking capability, dan sekaligus apa yang sebut sekarang ni dia punya thinking agility-nya itu, kepantasan berfikir, kepantasan dia menterjemahkan idea. Sebab kebanyak saya tengok pemimpin kita, dia ada idea tetapi salah satu kelemahannya dia tidak boleh menterjemahkan idea. Menterjemahkan idea ini pun salah satu daripada kompetensi yang perlu ada kepada pemimpin. Sebab banyak orang boleh bercakap tapi tidak banyak orang boleh menterjemahkan idea. So jadi pada saya, you have the big idea, you have idea, tetapi how to translate the idea tu yang kena digilap juga. Sama. Cuma di pemimpin sekolah ni, dia perlu apa yang perlu diperkukuhkan ialah dia punya, balik kepada tadi, ialah dia bagaimana dia boleh develop cikgu supaya lebih current. Itu yang dipanggil leadership learning tadi tu. Di sekolah ini kadang-kadang dia terikat dengan cara lama tau. Bukan dia tak mau ubah, sebab dia tak tahu nak ubah. Kita buat benda tu sebab kita selesa dengan benda tu, sebab kita tak payah fikir, kita tahu benda ni. Tapi bila kita fikir kepada pelajar ini, sebenarnya kita kena berubah. Banyak benda kita kena berubah. Dan itu perlukan, ini balik kepada instructional leadership tu. Dia menekankan kepada capability guru tu. So sebab itu, bila kita sebut instructional leadership itu, bukan semata-mata dia punya administrative part. Tapi instructional leadership itu yang essence-nya ialah bagaimana pengetua dan guru besar itu boleh develop cikgunya supaya boleh memberikan kemampuan kepada gurunya menghasilkan pembelajaran dan juga pengajaran yang lebih besar. Yang ini saya tengok kurang diberikan perhatian. Dan ini ada kaitan juga. Sebab itu salah satu ciri yang saya lihat dalam professional learning communities itu, dia tidak menekankan professional learning. Professional learning ini ialah soal-soal yang berkaitan dengan pedagogi, soal dengan konten. Kadang-kadang professional learning community kita benda-benda yang tak ada kaitan dengan professional learning pun berlaku. Itu yang banyak. Dia hanya mengisi masa itu saja. Tapi professional learning ini, dan ini perlukan leaders untuk develop sampai di peringkat sekolah. Yang ini kurang berlaku sebenarnya.